Gila, saya kumpulkan kisah dia ni sampai dapat 60 page tau. Panjang kan? Jadi saya akan buat 2 video untuk kes dia ni je. Dah sedia? Jom kita mula. Jadi siapa Ted Bundy ni? Ted Bundy ni adalah seorang pembunuh bersiri yang menculik, merogol dan juga membunuh gadis-gadis muda pada tahun 1970. Dan mungkin dia buat kerja ni awal lagi daripada tu. Nama Ted Bundy ni adalah Theodore Robert Cowell. Dan dia dilahirkan pada 24 November 1946. Mak dia ni namanya Eleanor Louise Cowell. Dan identiti ayah dia tak pernah disahkan dalam surat beranak dia. Nama ayah dia dekat surat beranak tu adalah Lord Marshall. Dan katanya Lord ni adalah seorang jurujual. Kononnya ayah dia ni adalah seorang veteran tentera udara. Betul ke tak? Tak tahulah. Tapi tak lama lepas tu, mak dia ni bersama dengan Jack Warrington. Lepas tu, pejabat syarif dekat kawasan dia duduk tu daftarkan nama Jack ni sebagai bapa dia. Masa dia kecil, masa umur dia dalam 2 ke 3 tahun macam tu, dia duduk dengan nenek dan juga datuk dia. Namanya adalah Samuel dan juga Eleanor Cowell. Jadi atuk dengan nenek dia ni lah yang besarkan dia masa tu. Dan bila orang tanya atuk dengan nenek dia ni, Ted ni anak siapa? Dia cakap Ted ni adalah anak dia. Dan mak kandung Ted tu adalah kakak kepada Ted. Sebabnya dia orang tak nak masyarakat kat situ pandang rendah dengan status Ted. Yang mana Ted tu sebenarnya adalah anak luar nikah. Jadi Ted ni memang tak tahu yang kononnya dia anggap mak dia tadi adalah sebenarnya nenek dia. Sampailah tahun 1969. Tu pun lepas dia gaduh dengan sepupu dia. Lepas tu sepupu dia panggil dia anak haram. Masa tu jugalah sepupu dia ni tunjuk sijil lahir Ted ni. Dan terbuktilah yang Ted ni sebenarnya anak Louis yang dia anggap kakak tadi. Daripada situlah dia benci gila dengan mak kandung dia ni. Sebab Louis tu dia tak pernah bercerita ataupun tak pernah cakap apa-apa pun yang mengatakan dia tu adalah mak kandung kepada Ted ni. Dan yang paling dimarah lagi sebab Louis ni tak pernah bagi tahu dia siapa ayah kandung dia yang sebenar. Memang dia sakit hati gila lah dengan mak dia ni sebab dia tahu benda tu semua daripada mulut orang lain, bukannya daripada mulut mak dia sendiri. Pada tahun 1987, Ted ni mendakwa yang atuk dia tadi adalah seorang pembuli yang zalim. Atuk dia ni benci gila dengan orang kulit hitam, orang Katolik, orang Itali dan juga orang Yahudi. Jadi dia ni selalu pukul isteri dia dan juga anjing mereka. Dia pernah lempar kucing jiran dia, dia pegang ekor kucing tu, lepas tu dia lemparnya, jatuh. Masa tu gaduh lah dengan jiran dia. Ada satu hari tu, datuk dia ni naik angin tau. Sebab Julia ni, mak saudara pada Ted tu, dia bangun lewat tau. Lepas tu atuk dia ni lempar Julia tadi menuruni anak tangga. Jatuh sampai ke bawah tau. Terguling-guling budak tu. Lepas tu atuk dia juga pernah mengamuk sebab ada orang tanya siapa ayah kandung Ted. Berbeza sangat dengan sifat nenek Ted ni. Nenek Ted ni seorang yang sangat pemalu dan juga patuh arahan. Tapi dia selalu menjalani terapi elektrokonvulsif untuk kemurungan. Dapat laki yang panas baran macam tu, siapa yang tak murung kan? So korang dah dapat dah sikit-sikit gambaran macam mana suasana Ted ni dibesarkan kan. Dengan atuk dia yang panas baran, dengan nenek dia yang sopan dan juga pemalu tadi. Jadi sebab dia hidup dalam persekitaran macam ni, sebenarnya Ted ni daripada kecil lagi dia tunjuk perangai yang pelik tau. Ada satu hari tu, Julia ni tidur petang tau. Julia mak saudara dia tadi kan. Dia tidur petang. Lepas tu masa dia terbangun tu sedar tu, dia tengok ada pisau dapur penuh mengelilingi tempat dia tidur tu. Lepas tu dekat satu penjuru tu, dia nampak Ted tengah senyum kat dia tau. Creepy kan? Pada tahun 1950, masa tu umur Ted 4 tahun, si Louis, mak kepada Ted tu, ditukar nama keluarga dia daripada Cowell kepada Nelson tau. Lepas tu atas desakan keluarga, Louis dengan Ted ni dia berpindah ke Philadelphia tau. Tak lama lepas tu, Louis pun berjumpa lah dengan Johnny Culpeper Bundy. Lepas tu dia orang pun berkahwin. Masa tu Johnny ni anggap Ted macam anak dia. Lepas tu dia ambil Ted ni sebagai anak angkat. Lepas tu dia daftarkanlah Ted ni atas nama keluarga dia. Jadilah nama Ted Bundy. Dan Johnny ni bekerja sebagai seorang tukang masak di salah sebuah hospital. Dan dia orang mempunyai 4 orang anak lepas tu. Tapi bila Johnny ni buat aktiviti keluarga dengan anak-anak dia yang lain, Ted ni selalu merasa macam terasing tau. Rasa macam nak menjauhkan diri macam tu. Dia tak suka sangat bergaul dengan orang. Dia tak suka sangat bergaul dengan adik-beradik dia tadi. Lepas tu dia pergi cakap dengan kawan-kawan dia yang Johnny ni sebenarnya bukan ayah dia pun. Dan dia cakap Johnny ni kurang cerdik dan juga gaji siput je. Dia pergi kutuknya orang yang dah nak jaga dia. Sedangkan masa tu dia kecil lagi. Jadi masa dia remaja, dia suka sangat berkeliaran dekat kawasan kejiranan dia tu. Lepas tu dia geledah tong sampah jiran-jiran dia dan cari gambar-gambar lucah ataupun gambar-gambar bogil. Lepas tu dia suka tengok majalah detektif, novel kejahatan dan juga dokumentari kriminal. Terutama sekali yang melibatkan keganasan seksual. Tambah-tambah lagi, kisah tu semua digambarkan dengan gambar-gambar mayat. Kalau macam tu memang dia suka sangat lah. Kalau saya ni sukalah juga cerita-cerita misteri, kisah-kisah misteri semua tu kan. Tapi kalau baca yang pelik-pelik tu rasa juga ngerinya. Berdiri pun lama. Okey, lepas tu dia cakap biasanya tengah-tengah malam dia akan minum banyak sangat alkohol
Dan dia akan cari rumah-rumah yang tingkapnya tak tertutup. Lepas tu dia akan mengintai wanita-wanita yang tengah salin pakaian, atau apa-apa je lah yang perempuan tu buat dalam bilik dia, dia intai. Tiba-tiba saya terfikir, berapa kali dia punya mata tu tertimbing. Korang panggil apa? Timbing Ketubik mata tak pasti. Tapi kalau kat Kelantan kita orang panggil timbing. Maksudnya mata tu bila seseorang tu mengintai orang lain, bertukar pakaian ke apa benda ke, lepas tu mata dia tu akan jadi macam bengkak macam tu kan. Kita orang panggil timbing. Saya rasa bahasa BM-nya ketubik kan. Kalau bahasa Kelantan ketubik tu tak ada, tapi kalau tubik tu ada. Tubik tu keluar. Kenapa tiba-tiba jadi kes bahasa Kelantan pula ni? Okey, kita sambung. Jadi masa remaja, Ted ni cakap yang dia memang selalu menyendiri. Dia suka untuk bersendiri je. Dia tak berkawan dengan orang. Dan dia tak faham kenapa manusia ni kena berkawan. Dia memang tak boleh nak hadam hubungan interpersonal dalam hidup ni. Jadi Ted ni dia sangat-sangat suka dengan sukan ski downhill tau. Korang tahu kan yang dia duduk atas bukit yang tinggi macam tu, lepas tu dia orang akan main ski tu turun daripada bukit macam tu. Itu ski. Itu sukannya. Tapi biasanya dia akan join sukan tu dengan peralatan dan juga tiket yang dah dicuri. Sebenarnya masa dia remaja tu dah 2 kali dia kena tangkap sebab mencuri kenderaan. Masa dia tamat sekolah pada tahun 1965, dia masuk ke University of Puget Sound. Setahun lepas tu dia pindah ke University of Washington pula. Masa kat UW tu dia belajar bahasa Cina. Tak lama lepas tu dia mula bercinta dengan Stephanie Brook pada 1967. Tapi awal tahun 1968 tu dia berhenti belajar. Lepas tu macam-macam lah kerja yang dia buat. Dia jadi sukarelawan di pejabat presiden, jadi pemandu dan juga pengawal Arthur Fletcher pada masa kempen politik masa tu. Tak lama lepas tu Stephanie tu minta putus sebab dia cakap yang Ted ni macam tak ada masa depan. Tak fikir untuk masa depan dan dia macam tak matang macam tu. Jadi Stephanie dah tak tahan, dia minta putus. Lepas putus itulah Ted ni betul-betul hancur. Dia pergi ke rumah saudara mara dia dekat Colorado, Arkansas dan juga Philadelphia. Pada tahun 1970 tu, dia mula ada matlamat baru dan dia berdaftar balik masuk ke University of Washington. Tapi kali ni dia ambil jurusan psikologi. Masa tu dia jadi pelajar yang dihormati, yang dibangga-banggakan oleh profesor kat sana. Pada tahun 1971, dia bekerja dekat pusat krisis Hotline Suicide Seattle. Kawan dia namanya Enro. Dia ni sama-sama bekerja dengan Ted tu. Dan dia cakap yang masa tu Ted ni macam baik je dan tak ada tanda-tanda gangguan. Sifatnya teliti dan juga ada empati. Pada tahun 1972, dia lulus belajar dekat University of Washington tu. Lepas tu dia mula sertai kempen pilih semula governor. Masa ni lah dia mula kenal dengan orang-orang besar, orang geng-geng VIP lah. Pada tahun 1973, dia ambil ujian LSAT yang nak jadi peguam tu. Masa tu sebenarnya result dia biasa-biasa je. Tapi sebab dia kenal geng VIP tadi, so dia dapat surat sokongan daripada geng VIP tu untuk masuk ke sekolah lawyer. Jadi tahun 1973 tu lah dia start balik hubungan dia dengan Stephanie Brook tadi. Tapi masa dia couple dengan Stephanie tu, dia ada couple dengan seorang lagi perempuan. Main kayu 3 lah dia ni. Nama perempuan tu adalah Elizabeth Clover. Tak lama lepas tu Stephanie ni macam syak tau yang Ted ni macam ada orang lain je. Jadi masa tu dia selalu datang ke rumah Ted ni, lepas tu menetap dekat rumah Ted dan mereka bincang untuk berkahwin. Tapi last pada tahun 1974, setahun je lepas tu, Ted ni cakap yang dia nak putuskan hubungan dengan Stephanie ni. Jadi Stephanie ni cakap yang memang Ted ni sebenarnya dah rancang dah semua ni. Dia dah rancang dah untuk couple balik dengan Stephanie tadi. Lepas tu dia putuskan Stephanie bila dah orang tu dah nak kat dia, sebab dia nak balas dendam dengan apa yang Stephanie dah pernah buat dekat dia. Rupa-rupanya Ted buat macam tu sebab Ted nak buktikan pada diri dia yang dia boleh miliki Stephanie tu. Dan bila Stephanie tu dah beria nak menikah dengan dia, dia tinggalkanlah macam tu je. Sebab dia dah terbukti dah dia memang boleh miliki Stephanie tu. Masa kat universiti tu yang dia ambil kos undang-undang tu, dia mula ponting kelas tau. Dalam bulan April macam tu, dia dah berhenti dah sekolah tu. Okey, sekarang saya akan ceritakan tentang kejahatan yang dia buat. Jadi sebenarnya dia tak pernah claim yang bila pertama kali dia bunuh perempuan-perempuan ni. Tapi setiap kali orang lain yang bertanya, lain cerita yang dia bagi tahu. Jadi si A tanya, dia cerita pasal kes ni. Si B pula tanya, dia cerita pasal kes lain. Macam gitu. Katanya penculikan pertama dia adalah pada tahun 1969 di Ocean City, New Jersey. Dia cakap masa tu dia tak bunuh siapa-siapa pun. Sampailah tahun 1971 di Seattle. Tapi dalam wawancara dia yang lain, dia claim yang dia dah bunuh 2 orang perempuan di Atlantic City pada tahun 1969. Tadi kan dia pergi rumah saudara dia dekat Philadelphia tu kan. Masa tu lah. Lepas tu dia bagi hint pula yang dia pernah bunuh orang pada tahun 1972. Dan juga seorang pengembara pada tahun 1973 dekat Tumwater. Tapi detektif ni percaya yang Ted ni sebenarnya dah bunuh orang lebih awal lagi daripada itu. Yang dia tak ceritakan lah.
Mungkin masa dia remaja lagi dah bunuh orang dah. Sebab detektif ni sebenarnya ada bukti yang mengaitkan Ted ni dah bunuh Anne Mary Burke daripada Tacoma. Dan masa tu Anne Mary ni baru berumur 14 tahun pada tahun 1961. Tapi bila ditanya Ted tadi, Ted sekeras-kerasnya menafikan yang dia pernah bunuh Anne Mary. Jadi ikut pengakuan dia, dia buat pembunuhan pertama pada tahun 1974 dan masa tu umur dia 27 tahun. Korang tahu kenapa dia susah sangat untuk ditangkap? Sebab masa tu dia dah menguasai kemahiran untuk hapuskan bukti di tempat kejadian dan juga di badan mangsa dia. Tambah pula masa tu mana ada profil DNA lagi. Tak ada DNA yang boleh disahkan. Jadi senanglah untuk dilepaskan diri. Katanya pada 4 Januari 1974 tu, malam masa dia putus dengan Stephanie tu, dia pergi pecah masuk ke ruang basement Pangsapuri Karen's Park. Jadi Karen ni masa tu umur dia baru 18 tahun dan dia merupakan seorang pelajar dan juga penari di University of Washington tu. Lepas tu tak tahulah macam mana dia boleh pergi ambil batang besi yang katil tu kan. Dia pergi serang Karen dengan batang besi tu, lepas tu dia buat serangan seksual dengan batang besi tu. Lepas tu Karen ni mengalami kecederaan yang agak serius lah sampai ke 10 hari dia koma. Tapi akhirnya dia terselamat daripada kecacatan fizikal dan juga mental. Sebulan lepas tu pada 1 Februari, Ted Bundy ni pergi masuk pula ke ruang basement rumah Linda and Haley. Linda ni pun seorang pelajar University of Washington juga. Masa tu dia nak pergi ke radio pagi di universiti tu. Ialah sebab dia tu salah seorang penyiar radio dekat universiti dia. Katanya masa tu dia kena menyiarkan laporan pemain ski. Jadi masa dia jalan nak pergi ke stesen radio tu, Ted ni pergi pukul dia daripada arah belakang tau. Lepas tu Linda tadi yang kena pukul tu pengsang lah kan. Masa Linda tu pengsan, dia boleh pergi tukar pakaian Linda tu kepada seluar jeans warna biru. Lepas tu baju blouse color putih dan juga dipakaikan boot. Lepas tu barulah dia bawa Linda ni pergi. Sebulan lepas tu pula pada 12 Mac, seorang pelajar berumur 19 tahun hilang. Namanya adalah Donna Gail Manson. Masa tu dia keluar daripada asrama dia untuk pergi ke konsert jazz di kampus dia. Tapi sampai ke sudah tak sampai ke dekat konsert tu dan juga hilang tak tahu ke mana. 17 April pula Susan Eileen Rancourt pula hilang. Masa tu dia pergi jumpa penasihat malam dekat college tu. Lepas dah jumpa penasihat tadi, dia pun baliklah dekat asrama dia kan. Jalan-jalan balik dekat asrama dia tu, lepas tu hilang, tak pernah sampai dekat asrama dia. Dan tak lama lepas tu ada 2 orang pelajar Central Washington ni pergi buat laporan. Dia cakap yang dia nampak Susan tadi dia bersama dengan seorang lelaki yang pakai arm sling. Alah, pembalut yang kalau orang patah tangan tu lepas tu dia pakai. Yang itulah. Lepas tu dia orang ni nampak yang lelaki tu macam minta tolong untuk bawakan buku ke Volkswagen Beetle yang berwarna coklat. Pada 6 Mei tu pula ada yang melaporkan Roberta Kathleen Park hilang. Masa tu dia ada dekat asrama Oregon State University. Kononnya dia nak keluar lah ngopi dengan kawan dia dekat Memorial Union. Tapi lama kawan-kawan dia tunggu kat sana, tak juga sampai-sampai. Masa tu detektif dekat Jabatan Polis King Country dan juga Seattle tu jadi makin bimbang lah masa tu sebab ramai sangat wanita-wanita muda ni hilang. Dan semua wanita-wanita hilang tu ada persamaannya tau. Kira ada test yang tersendiri jugalah Ted Bundy ni kan. Ciri-ciri dia adalah pelajar muda, menarik, berkulit putih dan rambut panjang yang belah tengah. Teringat pula saya tahun 90-an dulu kan. Ramai gila artis-artis kita ni yang buat rambut belah tengah macam tu kan. Tapi lelaki lah. Okey, sambung balik. Sebulan sekali je dia buat kerja ni tau. Pada 1 Jun tu, Brenda Carol Ball pula yang hilang. Umur dia masa tu adalah 22 tahun. Masa dia hilang tu, dia dekat lapangan terbang antarabangsa Seattle. Dan kali terakhir orang nampak dia adalah dekat parking kereta. Masa tu, dia ada bercakap dengan seorang lelaki yang rambutnya colour coklat. Dan lengan lelaki tu balut juga. Kiranya dia ni menggunakan taktik yang sama tau. Pada awal pagi 11 Jun pula, seorang lagi pelajar UW yang hilang. University of Washington. Namanya adalah Jorgen Hawkins. Dan masa tu dia baru balik daripada jumpa teman lelaki dia. Katanya dia hilang antara area rumah teman lelaki dia tadi dengan rumah dia. Kira lorong antara area situlah. Jadi esok paginya tu detektif yang menyiasat kes ni pergi carilah area-area situ. Kok-koklah jumpa bukti apa-apa kan. Tapi malangnya detektif ni tak jumpa apa-apa pun. Jadi lepas sah yang Hawkins tadi hilang, detektif ni pun iklankanlah yang ada orang hilang dekat kawasan situ. Lepas tu adalah saksi-saksi ni yang datang buat laporan yang mengatakan dia orang ada ternampak seorang lelaki yang merayau-rayau dekat area situ. Kiranya macam
ada nampak pun kapal layar tu. Lepas tu dia terus melarikan diri. Jadi ada 3 orang lagi saksi yang nampak lelaki yang sama bercakap dengan Janice and Oates. Jadi Janice ni berumur 23 tahun masa tu. Katanya dia hilang masa dia tinggalkan kawasan pantai tu. Dan 4 jam lepas tu seorang lagi hilang. Namanya adalah Dennis Mary Naslund. Dia berumur 19 tahun dan belajar untuk menjadi pengatur cara komputer. Jadi masa tu dia pergi piknik dekat kawasan pantai tu dan dia pergi ke tandas sekejap. Tapi katanya lepas dia pergi tandas tu dia tak balik-balik ke kawasan piknik tu. Akhirnya pihak polis ni dah yakin dah ciri-ciri suspek tu memang bawa kereta Volkswagen Beetle tadi. Dan juga ciri-ciri lain yang saya dah cakapkan tadi. Jadi masa tu pihak polis dah buat broadcast dekat TV tempatan dan juga di dada-dada akhbar. Semuanya disiarkan ciri-ciri tersebut. Okey, Elizabeth Clover iaitu seorang psikologi di University of Washington tu, ataupun girlfriend nombor 2 dia tadilah. Dan juga Carol Ann Bonny iaitu pegawai DES yang bekerja sama-sama dengan dia tadi. Jadi 2 orang ni lah yang buat kenyataan yang mengatakan dia orang kenal ciri-ciri yang tersenarai tadi. Dengan lakaran wajah suspek dan juga ciri-ciri kereta tu memang padan sangat dengan Ted Bundy. So 2 orang ni claim yang 2 ciri-ciri tu ada pada Ted Bundy. Tapi masa tu sebenarnya pihak polis ni sendiri terima banyak sangat aduan. Banyak sangat kemungkinan orang tu cakap, oh mungkin dia ni. Orang ni pula cakap, oh mungkin dia ni. Macam tu lah. Diterima selalu banyak aduan. Jadi dia fikir antara ramai ni macam tak mungkinlah Ted Bundy tu yang menjadi suspeknya. Tambah pula Ted ni pelajar undang-undang. Lepas tu bekerja dengan kerajaan yang menolong wanita, mencari wanita yang hilang macam gitu kan. Jadi memang polis ni fikir memang tak mungkinlah Ted ni yang buat. Pada 6 September tu ada 2 orang pemburu ni masuk ke dalam hutan. Lepas tu jalan-jalan dalam hutan tu dia tersepak satu kerangka manusia tau. Dan bila disiasat sisa-sisa rangka tu adalah milik Ott dan juga Naslund, remaja yang hilang dekat pantai tadi. Bukan tu je, diorang juga jumpa Famer Extra dan juga beberapa tulang belakang. Lepas Ted kena tangkap nanti, dia akan buat pengakuan yang tulang tu sebenarnya adalah milik Hawking. Okey, lepas 6 bulan penemuan tu dibuat, pelajar kehutanan daripada Green River Community College ni masuk ke dalam hutan. Hutan tu namanya Taylor Mountain. Diorang pergi sana untuk buat lawatan hutan lah. Masa tu diorang jumpa tengkorak dan juga rahang manusia tau. Jadi bila disiasat, tulang-tulang tu sebenarnya adalah milik Haley, Rancourt, Park dan juga Paul. Rupa-rupanya tempat tu adalah tempat Ted Bundy selalu jalan kaki ataupun beriadah lah petang-petang. So guys, macam yang saya cakap tadi, kisah hidup dia ni panjang sangat. Mungkin ramai yang cerita tu mungkin dia orang ambil part-part yang penting dalam kot. Kalau saya pula, saya suka cerita daripada A sampai Z. Maksudnya daripada dia kecil, macam mana sejarah dia, macam mana dia boleh jadi mental macam tu. Mesti ada something happen to him sampaikan dia boleh berfikir macam tu. Sebab saya punya pemikiran ni, semua manusia yang terlahir di bumi Allah ni semuanya baik. Lepas tu barulah datang pelbagai faktor yang akan memupuk sikap manusia tu, sama ada dia akan kekal baik ataupun sebaliknya. Jadi saya akan sambung cerita jejak handsome kita ni di video akan datang. Jadi ni baru part 1 tau. Saya harap korang tak jemulah untuk dengar lagi cerita Ted Bundy ni. InsyaAllah lusa 2 hari lagi saya akan upload part 2 pula. Okay? So terima kasih untuk korang yang dah tonton video ni sampai habis, sampai saat ni. Dan juga terima kasih sebab korang tak henti-henti support saya. Thank you semua. Okey, saya dah cerita, korang pun dah dengar dan minta maaf sangat kalau ada kekurangan daripada saya. Maaf juga kalau saya ada menyentuh sensitivity setengah di video. So saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ini. Dan jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.